Baiklah, selamat petang dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, selamat berjumpa lagi hari ini. Cikgu ucapkan semoga semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat, keadaan yang selamat, dan walaupun di mana kamu berada, kamu sentiasa cuba untuk mencari ruang dan peluang untuk belajar. Pertama, kenapa cikgu tidak membuat Google Meet untuk subjek PJK adalah kerana pertama mungkin kerana ia subjek PJK. Yang kedua kerana cikgu faham segelintir daripada kamu sukar untuk mendapatkan masalah internet. Masalah internet. Jadi rakaman seperti ini cikgu boleh kongsikan dan kamu boleh lihat dari masa ke semasa. Jadi cikgu bagi laluan ini, cikgu bagi peluang ini untuk kamu fokus dengan subjek teras, untuk lebih utamakan subjek-subjek teras kerana cikgu faham subjek-subjek teras itu memerlukan lebih usaha dan cikgu harap kamu tidak mensia-siakan peluang yang cikgu bagi ini. Tapi video-video ini memang cikgu akan kongsikanlah dan kamu boleh sentiasa untuk lihat, untuk dengar di mana-mana saja kamu berada. Tapi kamu kena sentiasa juga memberi respon terhadap apa yang cikgu nak, terhadap apa yang kita akan buatkan dari masa ke semasa. Okey, cikgu teruskan dengan topik kita pada hari ini. Hari ini kita nak buat ulang kaji. Hari ini kita akan buat ulang kaji. Dan hari ini kita akan start dengan ulang kaji bagi unit pertama, unit 1. Kita akan recap semula sebab kalau di dalam takwim sepatutnya hari ini ataupun beberapa bulan ini lagi, beberapa minggu lagi kita akan menduduki peperiksaan ataupun ada yang sudah lepas dan sebenarnya. Jadi kita akan ikut takwim itu. Jadi kita akan start dengan ulang kaji kita. Tak apa, kita akan buat seperti biasa sahaja. Dan ini adalah pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah pun untuk kamu skor. PJPK. Gimnastik asas unit 1, standard kandungan. Kita tengok dahulu apa yang diminta, apa yang standard kandungan ini melakukan kemahiran hambur dan melombol dengan lakuan yang betul. Hambur dan melombol. Nanti kita tengok yang mana hambur, bagaimana melombol, apa tu? Apa yang dimaksudkan dengan hambur dan melombol? Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik semasa melakukan kemahiran hambur dan melombol, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Seterusnya menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. Seterusnya membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. Kemudian memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah standard kandungan untuk unit 1 gimnastik asas tingkatan 2. Kalau kita dah lihat semasa di tingkatan 1 pun kita sudah belajar, kita sudah didedahkan dengan gimnastik asas, betul? Jadi pendedahan tingkatan 2 ini dia lebih kurang sama, namun dia step up another level lah. Maksudnya tahap sukaran dia bertambah. Gimnastik asas merupakan pergerakan fizikal senaman yang boleh meningkatkan daya tahan otot, kekuatan otot, kawalan badan, fleksibiliti dan ketangkasan. Selain itu, murid juga akan mampu mengamal imbangan tubuh badan. Gimnastik asas juga melibatkan kemahiran motor yang spesifik untuk aktiviti menghambur dan melombol. Kalau kita tengok dekat sini, ini ada tools untuk kita melakukan gimnastik asas. Kita ada peti lombol. Kita ada pelandas larian. Kita ada tilam. Ini untuk terlanding. Papan anjal ini untuk bagi momentum pada badan kita. Pelandas larian ini adalah untuk landasan larian kita supaya kita tidak ke tepi-tepi, kita tidak terkeluar daripada landasan kiri dan kanan. Peti lombol ini adalah tahap ketinggian untuk kita melompat daripada papan anjal tu. Kat sini ini adalah kemahiran menghambur,
Hambur ke udara sambil membuat putaran 90 darjah. Kita tengok dekat sini, saya perlu mengawal kelajuan larian. Okey, maksudnya kamu kena tahu, kamu tak boleh terus berlari dengan kelajuan yang maksimum. Okey, jadi kita kena tahu dari mana, daripada perlahan, laju, laju dan semakin laju. Okey, saya perlu fleksi lutut untuk meningkatkan daya bagi menghasilkan ketinggian lonjakan. Itu adalah kalau kamu tak ada apa-apa lonjakan. Jadi itu yang akan bagi kamu momentum untuk kamu melompat. Jadi apabila kamu fleksi lutut kamu ataupun kamu merendahkan bagi lutut tu, dia akan meningkatkan daya lonjakan tu dengan ketinggian. Okey, kedua-dua kaki saya perlu mendarat di atas peti lombor. Saya perlu melakukan putaran 90 darjah ke kiri atau ke kanan. Faham? Maksudnya dari sini, apabila dia melompat naik ke atas, untuk dia mendarat ke atas landasan ni, dia perlu membuat pusingan. Pusingan itu 90 darjah saja. Maksudnya dia bukan pusingan penuh. Okey, bukan pusingan penuh. Okey, jadi sama ada 90 darjah menghadap ke kiri ataupun menghadap ke kanan. Maksud dia arah jam ataupun lawan arah jam. Okey, ini peti lombor setelah mendarat 100, teruskan kaki kita berlari dengan kelajuan terkawal, melonjak dengan kedua-dua kaki, mendarat dengan kedua-dua kaki ke atas peti lombor, hambur ke udara sambil membuat putaran 90 darjah, fleksi lutut semasa mendarat untuk menyerap daya. Nombor 7, kita tengok luruskan tangan ke hadapan untuk imbangan. Nombor 8, luruskan kaki, tegakkan badan dan luruskan kedua-dua tangan di atas. Okey. Okey, ini apa pula? Ini adalah hambur ke udara sambil membuat putaran 180 darjah. Samalah ni. Kita tengok apa yang dia buat. Dia berlari macam biasa, lepas tu dia melompat dengan kedua-dua kaki di atas papan anja. Okey. Dan fleksi lutut, melompat dan landing semula dengan atas peti lombor ini dan membuat putaran 180 darjah. Apa maksud 180 darjah? Okey, separuh pusingan menghadap ke peti lombor untuk landing. Dan landing harus dengan kedua-dua kaki. Semasa landing, apabila kamu sudah sampai ke daratlah kan. So tadi kamu di udara, okey, ke landasan ini, kamu kena fleksikan lutut semasa kamu landing. Kerana apa? Kerana kalau lutut kamu ditegangkan, digunkan, dikejangkan, ia akan merosakkan saraf-saraf kita. Ia akan bagaimana nak kata, dia akan memberi kesan kepada tulang-tulang, sendi-sendi kaki itu, kerana benda itu tidak difleksikan dan dia macam spring. Okay, dia macam spring. Dan kalau kamu fleksikan dia, jadi tidak ada tegangan ataupun kekejangan pada bahagian kaki itulah. Okay, semua benda ini sama saja, tapi bezanya ini adalah 360 darjah. Okay, sama seperti 90 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Okay, kita tengok ini, murid-murid hendaklah sentiasa menjaga keselamatan semasa melakukan sesuatu aktiviti sama ada di sekolah atau di rumah. Berikut ialah perkara yang penting semasa menjalankan aktiviti gimnastik. Okay, yang pertama, fleksi lutut untuk menyerap daya semasa mendarat. Okay, guru atau rakan perlu berada hampir dengan pelaku semasa melakukan aktiviti. Pelaku aktiviti di tempat yang rata dan selamat. Okey, melakukan aktiviti di tempat yang rata dan selamat. Melakukan aktiviti mengikut kemampuan daya dan keupayaan diri. Melakukan aktiviti di atas tilam atau permukaan yang lembut dan memakai pakaian yang sesuai semasa menjalankan aktiviti. Okey, ini adalah keselamatan ataupun syarat-syarat yang perlu pelajar patuhi semasa melakukan aktiviti gimnastik ini. Okay, jadi kalau macam dekat sekolah kita, aktiviti gimnastik ini memang kita tidak ada lakukanlah, okay, kerana kita ada kekangan daripada peralatan, kita ada kekangan daripada jumlah, kita ada kekangan lain juga. Jadi ini kita akan belajar secara teori, okay, secara teori. Okay, lombor kangkang, okay, cikgu akan ambil yang ini. Okay, lari beberapa langkah dan melonjak dengan kedua-dua kaki serentak, double take off.
Okey, melonjak dengan kaki serentak. Tengok, dia landing pada kaki yang sama, di udara dua kaki sama. Okey, lonjak ke hadapan dan tangan mendarat ke atas seperti lombol. Ini tadi kalau kita tengok yang pertama, kaki dekat sini kan. Okey, yang ini adalah tangan. Okey, tangan yang memegang. Tolak dan kangkang kaki untuk melepasi peti lombol. Rapatkan kedua kaki dan mendarat. Fleksi lutut semasa mendarat untuk menyerap daya. Luruskan tangan ke hadapan untuk imbangan. Tegakkan badan sambil luruskan tangan ke atas. Okey, sama sahaja. Cuma bezanya adalah yang menyentuh permukaan peti lombol adalah tangan. Yang menyentuh permukaan peti lombol adalah tangan dan bukan mendarat dengan kaki. Di atas peti lombol lah maksudnya. Okey, tapi mendarat di depan landasan tu dengan kedua-dua belah kaki, dan sama juga difleksikan. Kemudian ending proses dia adalah berdiri dengan keadaan yang tegak, kaki seiring dan tangan diangkat. Okey, apa tips, apa nota dekat sini? Ketinggian peti lombol tu boleh diubah sesuai mengikut kemampuan murid. Okey, kalau kamu rendah, kita rendahkanlah. Kalau kamu tinggi, ataupun kalau kamu rendah tapi kamu boleh buat skill dan kemahiran ini dengan sangat bagus, kita boleh tinggikan lagi. Okey, benda yang sama. Okey, jadi ini apa beza dia? Kalau tadi kaki dikangkang, okey, cikgu cakap perbezaan saja, cikgu bagi tahu perbezaan. Kalau tadi adalah kaki dikangkang, yang ini pula saya perlu melalui ruang antara tangan ketika melakukan lombol tegak lalu. Maksudnya kaki dia ni melalui tangan dia. Faham tak? Nampak tak? Kaki dia dirapatkan. Kaki dia dirapatkan. Kalau kita tengok nombor 4 ni, perbezaan dekat sini, rapatkan kedua-dua kaki dan mendarat. Maksudnya kaki dia berada di tengah-tengah ruang tangan dia. Jadi kaki dia tidak dikangkang dan kaki dia berada di dalam tengah-tengah ruang. Yang ini memerlukan pelajar untuk fokus supaya agar kaki dia tidak tersangkut dekat peti lombol ni. Nanti kalau dia kaki dia tidak dirapatkan dengan sangat rapat, maksudnya tidak betul-betul rapat, kaki dia boleh tersangkut pada lombol warna merah ini. Okey, mata murid perlu fokus ke hadapan dan ending proses sama. Yang lain sama, cuma proses di atas peti lombol yang berbeza. Okay, yang ini pula, ini ada lain sikit. Lari beberapa langkah seperti biasa. Ayunkan kaki melalui sisi kiri atau kanan peti tombol. Tangan melepasi peti tombol. Rapatkan kedua kaki dan mendarat. Fleksi lutut semasa mendarat untuk menyerap daya seperti biasa. Luruskan tangan ke atas. Okey. Yang ini sama seperti yang pertama ini, tangan yang akan buat di peti lombol. Namun, apa yang kita perlu buat adalah tengok ini, melalui sisi kiri atau kanan peti lombol, menghayunkan badan serta kaki, okey, yang dikejangkan, ditegakkan, dikeraskan, okey, untuk mudah kamu faham. Jadi, buat layangan itu dari kiri ataupun kanan. Ikut kesan kamu. Biasanya, kalau kita menggunakan tangan kanan untuk menulis, kita biasa sebelah kanan lah. Ataupun yang kidal tu, dia biasa sebelah kiri. Kita tengok juga kepada keselesaan pelajar. Jadi tidak ada masalah. Hayunan ini jika peti lombol ini rendah, hayunan dia tidak akan menjadi. Hayunan dia tidak akan menjadi kalau peti lombol rendah. Jadi kalau yang ini berbezalah, semakin tinggi lombol dia, mungkin semakin mudah untuk membuat layangan. Okey. Okey, ini lita gimnas. Ini adalah cara pelaksanaan lah kalau kita nak buat ujian dia. Tapi kita tak akan buat. So, sekarang cikgu nak kamu cuba tengok untuk sebagai rujukan, untuk sebagai kamu lihatlah untuk extra knowledge, pengetahuan extra. Okey, kamu scankan dekat sini. Okey, kamu scan dekat sini. Ini adalah jika kau fikirkan kau boleh bagaimana, apa nanti kamu akan lihat. Tu adalah sebagai maklumat tambahan lah. Okey, untuk penilaian hari ini, untuk latihan hari ini, cikgu perlukan kamu untuk membuat latihan di dalam buku. Okey, cikgu nak kamu buat latihan di dalam buku. Dan cikgu nak buku tugasan. Okey, sebentar ya. Cikgu ambil buku tugasan. Okey, cikgu nak kamu buat tugasan di dalam buku
apa ni, buku kerja, buku Alaf Anjung yang kamu beli ini, dan cikgu nak kamu buat latihan dalam muka surat. Dalam muka surat 1 sehingga muka surat 5. Okey, muka surat 1 sehingga muka surat 5. Okey, muka surat 1 sehingga muka surat 5. Apa yang cikgu nak adalah kamu membuat soalan-soalan yang sesuai untuk dijawab. Okey, misalnya kalau muka surat 4 ini ada yang borang pelayan kan, okey, tak payah buat. Okey, kalau muka surat 5 ni dia kata kemudian lakukan persembahan rakan kan, murid diminta membentuk kumpulan, kamu buat secara individu. Setiap kumpulan dikehendaki mereka cipta rangkaian, kamu buat mereka cipta rangkaian tu. Okey. Okey. So selesai saja pembincangan ulang kaji kita pada hari ini. Okey, jadi okay, cikgu tulis kat sini lah ya. Okay, nanti cikgu tuliskan kat ruangan YouTube. Okey, selesai saja tugasan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Selamat membuat ulang kaji, selamat bercuti dan cikgu harap tidak ada masalah untuk kamu menghantar tugasan. Tugasan itu cikgu tidaklah cikgu mewajibkan kamu hantar pada hari ini sekiranya ada kekangan lain. Namun kalau boleh cikgu nak kamu hantar sebelum pukul 6. Okey, sebelum pukul 6 petang ini. Jadi sebab itu cikgu kongsikan video ini dengan sangat awal. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas